Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas hari ini bertajuk Mahkamah perintah Zuraida bayar RM10 juta kepada PKR. Berita penuh, Mahkamah memerintahkan Zuraida Kamarudin membayar RM10 juta kepada PKR kerana berpaling tada daripada parti itu selepas menang kerusi Parlimen Ampang buat kali ketiga pada pilihan raya umum ke-14. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pagi ini membenarkan tuntutan bon RM10 juta daripada PKR terhadap bekas menteri itu yang kehilangan kerusi Ampang kepada wakil PKR Rodzia Ismail pada PRU ke-15 tahun lepas. Peguam parti itu, Navpreet Singh, mengesahkan keputusan yang disampaikan oleh Hakim Akhtar Tahir semasa prosiding dalam talian. Mahkamah membenarkan tuntutan plaintiff PKR yang meminta defendant membayar RM10 juta kepada pihak di bawah bon itu. Mahkamah mendapati bon itu adalah kontrak yang sah dan mengikat. Mahkamah berpandangan RM10 juta itu bukan tidak seimbang tetapi jumlah yang munasabah untuk bertindak sebagai sekatan bagi menghalang ahli parti daripada bertindak bertentangan dengan kepentingan parti dan bahawa jumlah yang kurang tidak akan menjadi penghalang. Kos RM50,000 juga diberikan memihak kepada plaintiff, kata Navpreet kepada media. Semasa perbicaraan penuh tindakan sivil itu pada 29 Mac, Setiausaha Agung PKR yang juga Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail memberi keterangan bahawa Zuraida menang kerusi Ampang kerana bertanding di bawah panji parti bukannya atas kekuatan sendiri. Semasa perbicaraan pada 30 Mac lalu, Zuraida memberi keterangan bahawa dia tidak mengetahui butiran bon RM10 juta itu dan mendakwa dipaksa menandatanganinya sebelum bertanding di Ampang. Zuraida bersama 11 ahli parlimen lain diketuai bekas timbalan Presiden PKR Azmin Ali meninggalkan parti itu pada Februari 2020 untuk menyokong Bersatu, UMNO BN dan GPS dalam pembentukan Kerajaan Perikatan Nasional. Ini dikenali sebagai langkah Sheraton yang meruntuhkan pentadbiran Pakatan Harapan ketika itu. Pada September 2020, PKR memfailkan tindakan sivil di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk menuntut RM10 juta daripada Zuraida kerana meninggalkan PKR. Bagaimanapun, pada Mei tahun lalu, Zuraida meninggalkan Bersatu untuk menyertai Parti Bangsa Malaysia PBM. Pada Disember tahun lalu, Zuraida dan 10 ahli PBM lain dipecat di tengah-tengah perebutan kepimpinan dengan penyandang Presiden Larry Singh. Awal tahun ini, Zuraida dipilih sebagai timbalan Presiden Mufakat Nasional, sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO. Pada PRU 15 lalu, Rodzia Ismail daripada PKR menang Parlimen Ampang dengan majoriti 29,681, menewaskan Zuraida PBM, Ivoni Low MCA, Shah Liana PN, Dr. Nulur Ashikin Pejuang dan Brian Lai Warisan serta 3 calon bebas. Peguam Nizamuddin Abdul Hamid yang bertindak mewakili defendant bekas ahli parlimen Ampang itu. Zuraida merupakan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan dari 2018 hingga 2021 dan kemudiannya Menteri Industri Perladangan dan Komoditi dari 2021 hingga tahun lepas. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita seterusnya, Dr. Mahathir juga tidak terlepas di soal siasat. Berita penuh, ketekadan kerajaan perpaduan dalam membenteras rasuah kini terbukti melalui penyiasatan terhadap beberapa tokoh dan kepimpinan besar negara termasuk bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan siasatan ke atas bekas-bekas Perdana Menteri termasuk Dr. Mahathir dilaksanakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dilakukan sendiri agensi penguatkuasa itu secara bebas dan berkecuali. Beliau berkata,
Ia sejajar dengan peranan SPRM yang melaksanakan tugas berlandaskan prinsip keadilan dan undang-undang. Orang yang menganggap ini sebagai siasatan bermotif politik harus melihat kepada fakta dan bukan sentimen politik untuk kelirukan rakyat. Kalau nyata dari segi siasatan ada kes yang dianggap berprofil tinggi dan mempunyai alasan cukup kukuh untuk didakwa, itu tugas SPRM dan Jabatan Peguam Negara, kata beliau pada persidangan Dewan Negeri pada Isnin. Sabtu lalu, SPRM memaklumkan akan meneliti unsur kesalahan rasuah berhubung dakwaan isu pemberian kontrak gantian optik RM214.2 juta kepada syarikat yang dikaitkan dengan Dr. Mahathir. Ketua Pesuruhjaya Tan Sri Azam Baki berkata, siasatan akan dijalankan sekiranya asas itu wujud mengikut kesalahan rasuah. Sementara itu, Anwar dalam pembelaan terhadap saman fitnah Dr. Mahathir pada Kamis terhadapnya membangkitkan isu pemberian kontrak gantian optik RM214.2 juta kepada Opkom Kabel Sendirian Berhad Syarikat yang dikaitkan dengan Dr. Mahathir. Presiden PKR itu mendakwa anak sulung Dr. Mahathir, Datuk Mirzan, menjadi pengarah Opkom Kabel dari 1994 hingga 2021. Anak kedua Tan Sri Mokzani menjadi pengarah dari 2009 hingga 2019. Anak ketiganya, Datuk Sri Mukris, menjadi pengarah dari 1994 hingga 2019. Dan isteri Mukris, Datin Sri Norzeta Zakaria, menjadi pengarah dari 1995 hingga 2021. Dr. Mahathir adalah Perdana Menteri dan Menteri Keuangan ketika kontrak itu diberikan. Selain Dr. Mahathir, Tan Sri Muhyiddin Yassin pernah disoal siasat berkaitan kes salah guna dana kerajaan program Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumi Putra Berwibawa Jana Wibawa pada 9 Mac lalu. Bagaimanapun, usaha yang dibawa kerajaan perpaduan itu dipuji bagi membersihkan anasir negatif tersebut. Namun diharapkan ia bukan dendam yang akhirnya memakan diri masing-masing.